Alhamdulillah. InsyaAllah dan sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita dan insyaAllah mana sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung ke surat berapa dah? 38 dah. Ni agama wada'iyah ke atas. Bawah kali ad-din. Okay, insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab Tasawwur Islam. Kita masuk tajuk ad-din. Kita masih dalam bab yang kedua ni, Islam sebagai ad-din. Jadi kita sambung pengertian ad-din. Okay. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ad-din merupakan istilah bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membicarakan tentang Islam. Itu dia. Jadi penggunaan istilah agama dan religion kepada Islam tidak bertepatan dengan isi kandungan ajaran Islam. Jadi hari itu kita bincang dah perbezaan antara agama dan ad-din. Itu tahu dah. Tak perbezaan hari itu. Jadi dia kata penggunaan istilah agama tidak religion dengan Islam. Tak, tidak bertepatan dengan isi kandungan ajaran Islam. Jadi nak suruh kemah dengan Islam, maksud kena panggil ad-din. Okay. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-ayah. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Maka surah Al-Ma'idah ayat 3. Maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Mana cukup dah. Agama kita sebagaimana kita bincang itu, dah Nabi bawa kepada para sahabat, dah semua sekali. Islam merangkumi ke semua sekali itu. Betul tak ni? Dia bincang dah kan? Maka cukup. Dalam Islam mengandungi belaka dah. Tu dia. Maka dia kata, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Nikmatku kepadamu. Dan aku reda Islam itu menjadi agama untuk kamu. Jadi difaham sini selain pada Islam, Allah Ta'ala tidak reda. Tak ada dah. Dan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah yang panggil nikmat Islam lah. Sebab tu Islam ni menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu nikmat Islam. Bukan setakat dunia je kita bahagia, ke akhirat bahagia. Itu nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Maka adakah lagi agama selain pada Islam yang menjamin kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman? Tak ada lah. Jadi kalau kita ambil selain pada Islam, dia panggil tak cerdik. Cara hidup kita tak ikut cara Islam, maka tak cerdik dia panggil. Tak ada dah yang terlebih baik daripada Islam. Tak ada dah. Tu. Sama ada berpolitik, bernikah kahwin, berjual beli, berpakaian, itu semua Islam sempurna. Nikmat dia duduk pada tu. Jadi kalau kita ambil agama lain lagi, tak cerdik. Sebab agama lain, agama yang direka oleh manusia. Bukan agama yang datang dari langit. Bukan. Jadi agama Islam je, agama yang datang dari langit. Setiap para rasul semua membawa Islam belakang kan? Semua bawa agama Islam. Sebab agama di sisi Allah adalah Islam je. Hal lain tak. Allah Ta'ala tidak iktiraf. Jadi siapa nak dapat keredaan Allah, mesti Islam. Nega nak dapat redha Allah, Islam. Apa lagi? Jadi kalau tak dapat redha Allah, macam mana nak masuk syurga? Betul tak? Itu kata, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Tu. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala redha kita masuk syurga dia. Maka kalau Tuhan tak redha, boleh masuk syurga tak? Tak boleh. Jadi cara hidup yang Allah Ta'ala redha adalah Islam. Jadi kalau kita nak masuk syurga Allah, berpolitik, mesti ikut Islam. Baru boleh masuk syurga. Bernikah kahwin, mesti ikut Islam. Baru boleh masuk syurga.
Sebab Allah Ta'ala redha. Jadi kalau kita nikah kahwin tak ikut Islam, maka Allah Ta'ala tak redha. Bila tak redha, mana tempat kita? Nakalah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita hitung, kita hisap diri kita. Adakah hari ini kita ikut Islam? Nah, negara kita berpolitik, bermerintah, ikut Islam ke tak? Apa lagi? Jual beli, ikut Islam ke tak? Nikah kahwin. Nah, berpakaian, kau dah ikut balik orang. Sebab sempurna dah agama. Tak ada ajar belaka dah kepada Nabi. Maka Nabi sampaikan kepada para sahabat. Tak payah reka-reka dah. Sempurna dah. Apa? Sempurna. Selama berapa tahun Nabi? Umur 40 dilatih menjadi Rasul. Maka 23 tahun tu Nabi menyampaikan Islam kepada manusia. Sempurna. Sempurna. Sebab tu nak cari mana lagi? Kalau kita cek balik dalam Islam. Masuk tandas, keluar tandas, pakai baju, tengok cermin, keluar rumah, masuk rumah, naik kenderaan. Semua diajar dalam Islam. Ada lagi ke agama lain? Sesempurna tu? Tak ada. Apa lagi? Maka Islam lah. Cara hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menepati dengan kehendak Allah, mesti kita ikut Quran. Sebab Quran tu kalam Allah. Apa lagi? Maka Allah Ta'ala atur hidup kita dengan mengutuskan Rasul dibekalkan dengan Alkitab. Ini Al-Quran. Maka telah sempurna dah. Ini firman Allah. Al-Ma'idah ayat 3 ni. Maka dia kata, daripada penjelasan tersebut, dia kata, din menurut Al-Quran merangkumi bidang akidah. Buat kepercayaan. Akidah ni benda kepercayaan. Kita akan jumpa lagi bab yang ketiga lagi menceritakan tentang akidah. Akidah ni dia panggil kepercayaan dari segi maknawi. Kan? Kepercayaan, keyakinan. Itu akidah. Maka Islam dia yang mengajar kita tentang keyakinan kepada Allah. Wujudnya Tuhan. Berimannya pada perkara-perkara gaib. Apa lagi? Maka Islam yang mengajar kita. Jadi selain Islam tidak mengajar dah. Tu. Apa lagi? Syariah. Ibadah dan akhlak. Maka Islam mengajar syariat. Sebab tu kita orang Islam ni ada syariat. Nombor lagi. Ada ibadah. Ibadah yang menepati dengan kehendak Allah. Ibadah kita tak seperti orang kafir. Jangan orang kafir sembah Tuhan ke dia. Tak tu. Nombor lagi. Tak ada hikmah di sebalik yang dia buat. Kita ada hikmah. Sebab ibadah kita diajar oleh Nabi. Nabi buat ibadah. Siapa aja? Jibril aja. Jibril ambil mana? Ambil daripada Allah. Sebab tu ibadah kita tak serupa ibadah orang kafir. Contoh ibadah kita paling besar benda. Semayang kan? Lagu mana orang kafir semayang? Nak tengok Cina semayang. Kenapa masuk? Kalau kita tanya dia, apa ya? Lu sembah lu punya Tuhan, ini macam apa maksud dia? Ini macam apa maksud? Dia tak nak rayak. Tapi kalau dia tanya kita, mu orang Islam, mu sembah Tuhan bermula dengan qiyam. Cacangan. Apa maksud qiyam? Kita boleh cerita sesa-sesa. Sebab ada hikmah di sebalik perbuatan ibadah itu. Sebab tu Amba kata, kalau kita orang Islam, orang tanya kita, kenapa qiyam? Kita dah nak jawab, komang sepandang kita. Faham lagi? Dah qiyam. Dah mau tahu aku tengok daripada dulu tak nyang kuat diri gitu. Jadi komang sepandang kalau kita tak tahu. Sebab ibadah kita bukan reka. Nabi buat takbir, rokok apa sebab tu Nabi tak reka tahu. Sebab tu Nabi turun waktu subuh, terima semayang ni. Nabi terima langit, turun waktu subuh. Waktu subuh sudah masuk waktu, Nabi semayang dah. Mana lagi? Tapi semayang tu tak ada syariat lagi. Tak ada berdiri, tak ada rokok. Tapi Nabi semayang dah ulama tu. Mana lagi? Dah. Maka waktu zuhur, baru Nabi ada diri, ada takbir. Sebab Jibril turun waktu zuhur. Maka Nabi tak reka semayang, ibadah ni. Bukan Nabi pandai-pandai buat qiyam, lepas tu takbir. Tak. Nabi tunggu Jibril bagi aja. Maksudnya ada maksud, hikmah di sebalik qiyam, rokok tu. Kita ni orang tanya dia rokok tu, benda kok? Dahu. Dah berat sungguh. Dah komang orang kita orang Islam. Komang lah. Dia nak kabur rokok tu cerita benda. Dia kata, ada hikmah di sebalik perbuatan kita.
Sebab tu ada qiyam, ada rukuk, ada i'tidal. Tak macam orang kafir semua. Kalau sujud-sujud je, dia tak benda pun dia kenapa. Kita ada qiyam dulu. Sebelum qiyam, sebelum rukuk ada qiyam. Sebelum i'tidal ada rukuk. Sebelum sujud ada i'tidal. Maksud ada cerita satu-satu tu. Kesaja. Suka-suka Nabi nak buat. Qiyam, lepas qiyam baca tahiyat rukuk. Ke Nabi suka-suka nak buat gitu? Dah. Ada cerita dia di sebalik rukuk. Dia buat apa rukuk tak sujud lalu? Ada cerita di sebalik i'tidal. Faham? Dah kita tak ngaji, tak dang nak ngaji. Buat cek darah. Darah dang apa? 40 tu dang. Nak tanya hikmah semayang apa tak dang? Nak ngadak tu. Faham? Nak pergi beradak lutut tu tak dang. Faham lagi? Nak tanya sesa biar jelas. Kalau kau tanya komang kita malu ke Cina. Cina kata, awak perlu sujud. Awak mana tahu. Awak ikut awak punya orang tua. Tinggal ni. Tanya you semayang dah berapa puluh tahun? 80 tahun. 80 tahun semayang tanya rokok tu tak tahu benda. Apa maksud rokok tu? Sebab ada caranya tentang agama. Ada ikut saja. Takkan lagi Jibril reka. Sebab dalam agama tak boleh reka. Faham lagi? Tak boleh reka dalam agama. Buat ibadah tak boleh reka. Mana boleh reka takut tambah tak boleh. Sebab dia ada cerita je dah. Boleh ke kita nak buat semayang 8 rakaat? Tak boleh. Sebab ada cerita 2 rakaat, cerita benda 4 rakaat, cerita benda. Faham lagi? Sebab apa 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, garik 3, isyak 4. Semua ada cerita lagi. Ini sempurnanya agama kita. Dan kalau kita tanya, apa semayang zuhur 4 rakaat? Aku tahu 4 je. Mana komangnya kita. Bukan kita budak-budak. Buat dulu, pak buat dulu, biar lekat dulu. Faham lagi? Dah kita tua, dah janggut putih je. Dah kan dia nak tanya Tok Guru apa 4 rakaat semayang zuhur. Faham lagi? Tanda cerita syukur benda ni. Tak tahu kau. Ni kata. Jahilnya kita tentang agama kita sendiri. Jadi kita nak cerita keindahan agama kita kan kau kapi. Kita sendiri pun tak tahu. Apa kelebihan agamamu? Kita dah nak royak. Sebab tu kita sendiri tak ikut Islam hari ni. Sebab kita sendiri tak rasa nikmat dalam beragama. Kalau kita rasa nikmat dalam agama Islam, nescaya kita amalkan Islam tu. Sebab nikmat. Agama kata semayang tu nikmat, nescaya kita semayang. Agama kata zakat tu nikmat, nescaya kita bayar zakat. Kata sedekah tu nikmat, nescaya kita bersedekah. Itu semua nikmat mereka tu. Allah Ta'ala cukup dah nikmat dia kepada kita. Kenapa lagi kita nak? Semua Allah Ta'ala beri belaka dah nikmat dia. Tapi kita tak rasa nikmat Islam. Sebab tu kita tak amal Islam dalam kehidupan kita. Kecik kabur dah ikut Islam. Gau-gau pun dah ikut Islam. Saya rodong dah ikut Islam. Apa lagi? Sepetan agak duk saya rodong Pak Muslim. Sepetan agak, faham sepetan agak? Kau tak faham cakap Terengganu? Tak faham saya duk Terengganu. Sepetan agak. Tahu sepetan agak? Siapa kena garik baru balik. Itu masuk sepetan agak. Duk sembang. Tapi sepatah duk cerita tentang Islam. Kesaing-saing. Dah. Duk cakap lembu hubah hasawi ketah. Faham lagi? Ada mana Islammu? Mu sendiri tak rasa nikmat Islam. Sebab tu kita tak kongsikan nikmat tu. Apa nak tanyalah kalau kita rasa sedap. Contoh, kalau kita makan nasi khabu Jumi Amir tu sedap, kita akan cerita tak orang? Kita akan cerita sebab kita rasa sedap. Wah, aku makan nasi Jumi Amir tak payah besar. Lepas makan khabu orang tu, tak payah. Bila kita rasa sedap, kita akan cerita ke orang. Betul ni? Begitu kalau bila kita rasa nikmat Islam, kita akan cerita ke orang tentang Islam. Itu cerita dia. Dan apa kita tak pernah cerita? Kita sendiri tak rasa nikmat Islam. Betul ni? Payah sangat ngaji. Faham? Dah. Kalau orang tu faham Islam, rasa nikmat, dia akan bercerita tentang Islam. Hari-hari cerita dia tentang Islam. Sebab nikmat. Kita bila cakap tentang Islam, tak rasa nikmat, ngata mata lalu. Apa lagi? Bila waktu pergi hal lembu, nak rebang ni cerah lalu mata. Sebab 6,000, 7,500 ekor nak rebang. Apa lagi? Muka pitih belaka. Tanya nak suka. Dia nak suka tok je. Faham? Nak tak kata kasar. Tak usuk kasar mah. Lepas? Nak lembut tu. Faham? Ke kena ni? Ni. Gegak nanang tu. Mana buat ni? Inilah benda kita nak faham. Allah Ta'ala sempurna dah. Tak ada dah seindah Islam. Tak ada dah. Tak usah cari dah.
Apa lagi? Biar kita rasa nikmat dalam beragama tu. Biar kita rasa nikmat. Kenapa kita ikut Islam? Aku semayang, aku sedap semayang ni. Baru kita rasa nikmat. Oh, takkan cerita kau orang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Baru kita kongsi nikmat tu kepada orang pula. Apa lagi? Tu betul ni kita sendiri dah rasa nikmat. Berat sungguh. Nah, ni. Biar kita beramal rasa nikmat dulu. Biar kita rasa nikmat agama itu. Barulah sedap. Ayat semua dah kan. Islam ni. Ilmu amal rasa kena. Apa lagi? 4. Fakih. Apa lagi dalam agama ni? 4. Mesti cukup. Ilmu amal rasa kena. Bang, tak ada ilmu macam mana nak amal. Tak ada amal yang istiqamah macam mana nak rasa. Tak ada rasa macam mana nak kenal Tuhan. Sebab kenal Tuhan ni melalui zauki. Bukan tengok gitu Tuhan. Kan? Kenal dia kita rasa besarnya dia. Murahnya dia. Pengampungnya dia. Adilnya dia. Waktu masuk dia zauki. Rasa tu. Betul ni? Hebatnya Allah. Dia panggil rasa. Tu zauk. Menghasilkan makrifat. Tu ulama aja. Jadi kita duduk beramal tanpa ilmu. Tanya semayang dah boleh ayat dah. Dah macam mana mu nak rasa nikmat dalam amal? Nak datang zauki ke dia? Faham? Dah dah. Sebab tu umat Islam dah buat cetang akhir zaman macam buih je. Rebah gitu ke. Betul tak? Dah buat cetang. Ni lah hari ni. Nampak pada semayang Jumaat ramah tu. Orang kafir dak balik nak attack itu. Pergi semayang tengok belah-belah bandar, tengok belah tempat pergi. Kalau kau kijang tu pas tanah semayang Jumaat. Faham lagi? Lamanya semayang Jumaat. Gagah dah tu. Tapi hak pergi semayang Jumaat je tanya fardu ain lepas ke dak. Luar pendek pakai ke dak. Dak. Dia pergi je semayang Jumaat seminggu kali. Tak benda pun. Tengok semayang Jumaat. 8 ekor ada. Betul tak ni? Subuh 3. Tok Bilal. Tok Imam. Bagla. Betul tak? Ya kedak ni. Ni. Sebab mereka tak tahu mereka pergi semayang Jumaat. Mereka pergi beramal dengan jahil. Apatah nak zauk, nak rasa. Faham lagi? Ni lemahnya kita. Berapa orang lepas dengar khutbah, tubik kaki tupu terus dunia. Faham? Parak otak-otak ayat khutbah. Tapi dah ada benda dengar saja, angguk balik. Sebab tak ada ilmu. Kau mari semayang Jumaat. Betul tak? Ada seorang dua je. Dah gerak lah. Patutnya tubik semayang Jumaat. Ajak manusia kembali lalu kepada Allah. Kedok. Ni kita nak faham. Kita tidak menyelami, tak berasa nikmat dalam agama kita. Ni kata tu. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Allah Ta'ala ayat sendiri. Tu. Dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu. Tak ada dah. Nikmat lain tak ada dah. Dah usah cari dah. Dah usah reka-reka dalam agama. Hak ni cukup dah ni. Aku tinggal cukup dah. Mu tak payah reka dah. Apa lagi? Aku suruh selawat, aku selawat. Aku suruh semayang sunat, aku semayang. Aku suruh semayang wajib, aku semayang. Cukup dah tu. Mu tak payah reka, padang dah. Apa lagi? Hak Nabi ajar tu pun kita tak terbuat dah. Betul tak ni? Ni. Isak kau diri kita. Sunnah hak Nabi suruh tu kita buat ke tak? Faham? Hak tu pun balik awal dah kita. Nak amalkan sunnah Nabi tu. Betul tak? Tu ni. Jadi sini kita nak sedar. Nabi bangun pagi gerak habis anak bini. Suruh bangun tahajud. Kita tidur ke kita, mati ke kita. Dia nak amal sunnah. Faham lagi? Ni kata dah gerak dah kita situ. Betul tak? Boleh gerak bagus kita. Katok habis pintu bilik biar bangun mereka. Paling kurang 2 rakaat. Sudah kan? Kena? Dah agak cetang. Kalau hari Jumaat dah kerja, ngemuk-muk dah bangun. Faham? Sebab bangun tu subuh tu nak pergi kerja. Tu sunnah. Cukup dah. Nak cari nikmat lagi. Padang lah. 2 rakaat duha. Padang lah kau boleh buat. Padang lagi. Cukup tu nak bayar hutang. Nak bayar sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ada nikmat waktu duha. Wad duha. Itu nikmat tu. Tuan bersumpah ayat kosong tu kan. Dah kita kena ada duha benda. Nyanyi pandai demi waktu duha. Kenapa duha? Tahu. Dah ngaji. Dah kan ayat kosong sumpah. Mu tak percaya lagi aku tuan kata. Ni, tengok mulai ni. Nampak? Tu kata Allah tu guna Aziz. Faham? Tapi dah kita tak faham sebut aja wad duha. Kenapa duha? Wal as demi masa. Kenapa masa? Wal syamsi demi matahari. Kenapa matahari? Mereka tak tahu semua. Merak itu.
Bang. Tak dang nak tanya tu. Tak dang. Watin. Dan apa watin? Tak tahu belaka. Pegat tu. Dah nak yakin mana kita kepada Tuhan ni. Ni kita kena sedar. Tu. Kena banyak masa mengaji. Nampak? Okey. Maka aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Jadi kalau mudah ambil Islam, aku tak reda. Mudah. Faham? Nak nega, ikut Islam. Nak nikah, ikut Islam. Nak berpakaian, ikut Islam. Maka boleh masuk surga. Tak ikut Islam, tak boleh masuk surga. Mudah je. Tu. Okey. Habis. Keempat-empat ciri tersebut menepati istilah Islam. Empat-empat yang sebut tadi apa? Akidah, syariat, ibadat dan akhlak. Tu. Habis situ. Okey, kita tengok bawah. Kau apa dah? Apa lagi? Mari lewat nak balik apa enggak? Ruang lingkup ad-din berdasarkan kepada definisi-definisi yang telah dikemukakan. Definisi-definisi yang kita baca dah tu. Definisi pertama, 2, 3, 4. Ingat lagi? Definisi yang kita baca lepas dah. Kena faham, kena ingat lah tu. Kalau dah ingat, kena balik mula. Nak periksa pun dah ingat. Cikgu tanya, cikgu bukan periksa. Cuba terangkan definisi yang pertama. Sudah. Dia boleh tanya. Islam mengandungi beberapa definisi. Nampak definisi yang pertama, menceritakan tentang apa? Itu secara subjektif. Bukan objektif. Kena tulis. Nampak? Dah ingat boleh periksa. Dah boleh fail lah kita. Tapi hak ni tak apa, tak tahu pun sebab tak ada masalah. Kalau periksa baru susah. Faham lagi? Hak ni ada salah. Lemah je kita bab agama. Bab agama buat lebih kurang ni. Kalau bab akhirat, sungguh. Memang sungguh ni. Ni yang kita dah nak maju bila. Ada marah hak mau. Kita kena sungguh. Bila sebut berdasarkan kepada definisi-definisi yang telah dikemukakan. Maka kita kena ingat itu definisi pertama. Kita bincang bab dia. Nampak lagi? Definisi kedua membicarakan tentang apa? Tu. Barulah jelas kepada kita. Faham? Maka yang telah dikemukakan, masa kita bincang definisi-definisi yang itu, baru kita boleh buat kesimpulan. Sebab kita faham definisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Maka kita baru kita boleh buat kesimpulan. Dan kalau kita tak faham definisi yang kita bincang itu, macam mana kita nak buat kesimpulan? Tak boleh. Maka ni pentingnya agama kita. Amba suka ulang semua. Jangan sampai kita menyesal mati. Jangan sampai macam menyesal kita mati, nak kita naik mula baru nak belajar sungguh. Tuhan beri panjang umur, belajar lah. Bobol lah pitih tu. Padang dah. Rumah dah anyuk dah. Atak dah bocor dah. Kereta boleh pergi mari dah. Nak benda lagi. Akhirat kita banyak tinggal. Kejar tu. Faham lagi? Kejar tu. Dunia tak dapat apa, akhirat dapat. Kita nak pastikan kita selamat. Kita nak baiklah ke dunia pun nak baik. Tapi kalau boleh dunia, akhirat tak baik, tak guna. Amba kata di masjid Saujana malam ni, amba ulang balik. Amba kata, hey orang Saujana, mu ingat tak aku mula-mula mari dulu. Manusia ada berapa kategori? Manusia dia ada 4 kategori. Yang pertama, sini yang cerita dahulu, mula-mula mari dulu. Yang pertama, hina di dunia, hina di akhirat. Hak tu kita tak mahu. Di dunia pun hina, di akhirat pun hina. Tak mahu. Yang kedua, mulia di dunia, hina dia di akhirat. Kalau ni kita tak mahu kok. Mulianya di dunia, kita turun tu orang atas kapek dah. Mulia je kita. Tak. Buih mulut orang sanjung kita. Kita sapa kereta tu orang mari sebuka itu. Mana mulianya. Faham lagi? Salang ni orang cium tangan belaka. Mulia di dunia. Tapi di akhirat kita hina, tak mahu tu. Yang kedua dipanggil mulia di dunia, hina di akhirat. Lama. Ni masyarakat orang Islam hari ni, dia mulia di dunia, hina di akhirat. Lama tu. Kau hina di dunia, hina di akhirat, so kira Syekh Jahil juhala. Apa lagi? Tu memang hina belaka tu. Nampak? Yang kedua ni, mulia di dunia, hina di akhirat. Nampak? Kita nak yang ketiga paling kurang. Yang ketiga benda, hina di dunia, mulia di akhirat. Paling kurang nak tu. Hak Nabi nak yang keempat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Hak tu kita nak.
Faham? Hak tu target kita sebenar. Tapi habis-habis tak boleh. Hina di dunia, mulia di akhirat. Hak di dunia tidak, orang tak kenal pun dia. Tak mulia pun di dunia. Siapa? Uwais Al-Qarni. Faham? Orang tak kenal dia siapa. Faham lagi? Pakaian copa-capi orang miskin. Tak makan kutip siapa, kutip lantong tu siapa je. Betul ni? Tak mulia, orang tak kenal pun dia. Tak ada jumpa Uwais. Oh, tak ada. Orang tak cara pun dia. Tapi dia di langit dikenal oleh Allah. Malaikat kenal dia. Maksud dia mulia di akhirat. Faham? Tu paling kurang. Biarlah orang tak kenal kita pun. Basak terai biti tak ada. Dia siapa nak mulia kita. Faham lagi? Tak ada masa. Bukan ustaz pun. Bukan ulama pun kita. Dah dia ngaji dah baiki diri je. Uwais ni dia baiki diri dia je. Faham lagi? Bakti ke mak. Nak pergi jumpa Nabi tak dang. Faham lagi? Bakti ke mak. Betul tak ni? Lepas tu tak dang nak simpang piti. Bui makan orang semua. Dah. Boleh kutip makan, boleh dia sikit bagi kau orang susah. Tu, wish. Sebab nak baiki kerohanian dia. Sebab tu doa dia makbul. Dia sibuk nak bersih jiwa dia. Sebab tu tak ada nak cara kau lain. Orang tak kenal dia. Betul tak? Kita mulia di dunia, hina di akhirat. Tak? Dengan ceramahnya, bejok, ibadah, hebat, peti banyak. Tapi dalam karat dia kau. Dengan ada riaknya, uduknya, semua takaburnya ada belakang. Hak tu masuk mulia di dunia, hina di akhirat. Hak tu kita takut, Ustaz sini Ustaz, hormatnya orang kita. Tapi dalam kita, hatul lebu. Hak ni tak apa. Kita nak biar tak suhu luar, tapi dalam malaikat kenal kita. Faham lagi? Ni kita nak faham. Maka ni sistem pengajian Islam. Sebab tu kena banyak cakna diri kita. Jangan kita sibuk tak keluar, baiki diri kita. Faham? Kita muasabah diri kita. Kalau Tuhan panggil kita pada petang ni, lagu mana kita nak jawab dengan Tuhan? Adakah aku kembali kepada Allah dengan tidak ada riak, tidak ada ujub, tidak ada sema'ah, tidak ada takabur, tidak ada hasad? Hak ni nyakit ni, semua Tuhan cek di masyarakat belakang ni. Yang main-main. Ni kita takut ni. Malaikat kata, aku ingatkan di syurga sebab baik belakang sejik tak tinggal. Ceramah nyala. Faham lagi? Anak orang puluh-puluh ribu ni. Sudah Tuhan cek, Tuhan kata go to neraka. Neraka tak setengah, kejut malaikat. Apa kejut malaikat? Sebab malaikat ia boleh catik hak luar je. Faham lagi? Hak dalam aku tahu, Tuhan kata. Faham? Sebab tu Yaumal Mahsyar, Tuhan cek hati kita. Seorang demi seorang. Ramai masuk neraka lagi. Kerana hati mereka. Faham lagi ni? Dah. Susah tak kita? Ni. Kalau ada riak, masuk surga tak? Dah saya tak masuk surga, si baru surga pun tak. Dah. Hak ni nak jaga. Dah. Kita tak jaga tu. Yang kita penting dengan manusia. Dengan pakai jubahnya, serbangnya. Tapi hati, dengan sombongnya. Dah Allah. Maka ni kita nak faham Islam. Definisi-definisi yang kita bincang itu. Kena ingatlah tu. Baru kita buat sipu belaka. Apa maksud Islam sebenar. Okey. Dapatlah disimpulkan bahawa Islam adalah ad-din yang dilengkapi di dalamnya dalam Islam tu perkara-perkara asas dan furuk. Asas dan furuk. Furuk ni maksudnya dahang-dahang dia. Ranting-ranting. Perkara-perkara asas ialah seperti akidah. Itu asas so. Syariat, akhlak dan ibadah. Maka dia kata keempat-empat bidang tersebut saling sempurna menyempurnakan di antara satu sama lainnya. Itu Islam itu. Bukan pakai ambil ibadah aja dah, ada akhlak. Bukan ambil ibadah dengan akhlak saja, ada syariat. Mesti ada akidah. Maka empat ni mesti ada, sebab tu diasah yang penting. Dalam agama kita. Hak lain furuk-furuk lah. Maka dia kata perasingan antara bidang-bidang tersebut. Tengok. Ni penting. Penting ni. Tengok dia kata. Perasingan antara bidang-bidang tersebut, orang kita bicara di atas tempat tu, merupakan jenayah besar. Siapa sukukan benda tu? Siapa tak sempurnakan pak tu, maka dia telah melakukan jenayah besar kepada hakikat Islam sebagai dinullah, sebagai agama Allah. Dah hari ni mana ya? Tak apa dah, kita ibadah tak apa dah secara orang lah. Siapa aja itu. Pakhwana akhlak, pakhwana syariat. Apa lagi? Kita hati comel tak apa, syariat lebih kurang. Mana boleh? Pula, syariat kena jaga. Betul ni? Boleh akan luar pendek? Tak boleh.
Tu lagi. Abu hati baik, nampak luar pendek. Ada. Tak ada apa. Dia mesti sempurna. Syariat ada. Apa? Syariat ni maksudnya, kita tak langgar hukum-hukum Allah, hukum syariat ni. Tak langgar. Tak. Nikah, kita buat cara Islam. Orang bergaruk, nak bergaruk kata kopang, nak sambil, kau nak mumung. Apa lagi? Kita ada agama. Tu lah ni. Kita ada syariat kan? Itu maksudnya. Jadi jenayah besar kepada hakikat Islam sebagai dinullah. Tak ada akhlak. Akhlak ni maksudnya tasawuf. Tasawuf ramai orang tinggal. Akhlak ni tasawuf lah. Untuk menyempurnakan akhlak, mesti ada tasawuf. Makrifat tu menghasilkan akhlak. Tu kena faham. Maka orang tak sampai makrifat, tak lahir akhlak. Akhlak ni barang mahal ni. Tidak diutuskan Muhammad, melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka Muhammad ni mari menyempurnakan akhlak. Sebab tu akhlak Nabi baik. Nabi tak pernah buat jahat ke orang. Tak pernah Nabi buat jahat ke orang. Itu akhlak. Orang buat jahat ke Nabi, Nabi tak marah. Nabi balas baik. Itu akhlak. Boleh kita buat gitu? Payah apa? Amal kata kuliah subuh ni, amal tehir tu orang tak jembal. Kita orang-orang ni, paling kurang, orang buat jahat, kita maaf tak apa dah. Walaupun kita tak boleh nak balas baik. Tapi kita maaf. Dia buat jahat kita pun ngaji. Nak buat baik tak boleh. Tak urut lagi. Tapi kita maaf dia. Kita jumpa tepi jalan, kita tak kena lagi dia. Tapi kita maaf tau. Nak buat baik tak boleh. Nabi orang buat jahat, Nabi balas baik. Allahumma salli ala Muhammad. Ini akhlak. Nak cari mana? Akhlak Nabi. Nabi pergi makan Yahudi buta, Nabi kunyah. Kita kalau pergi kau kapi, lebih kurang gitu. Kita pergi makan kucing, kita buat kena. Kita lepor itu ikan. Islam bukan gitu. Akhlak. Siap gaul nasi buang tulang ni. Gaul. Letak molek dah pinggang. Akhlak. Kucing tengok. Kucing kata. Faham? Rahmatan lil alamin. Betul. Faham? Ni kita main jauh tu. Allah nanti kau orang makan dulu. Nampak pada selebang takut. Faham lagi? Tengok. Mana? Ada. Ini akhlak. Sebab nak boleh akhlak tu mesti makrifah. Ilmu, amal, rasa, kenal. Kenal ni menghasilkan makrifah. Tu payah tu kita orang awam ni. Kata orang kelur tak dengar. Cakap sekarang lagi. Kelur tak dengar. Tahu kelur tak dengar. Dah kalau tepi tak dengar sekarang. Tu dah jauhnya kita dengan akhlak. Kan? Jadi kita hari ni tengah nak membina akhlak lah ni. Tengah belajar, tengah beramal, mujahadah. Apa lagi? Segera nak melahirkan akhlak. Sebab Islam agama akhlak. Bukan senang tu. Kita nata pakai sepak hamba gerang. Kau tengok kan kalau jetik dengan kucing. Kedah-kedah aku gerang nak jek sama tu. Aku tak apa musim dah. Tak kira mu siapa. Bang. Boleh buat gitu kucing. Main dah nak makan susah. Sedap mu. Lagi. Kalau tak kena kucing tu tak ada mu. Kalau tak kena kucing tu tak ada mu. Sebab tak lewat kucing dulu sebelum mu. Kucing ni untuk mu. Biar kita faham ngaji kok. Tak lewat sekalian alang ni untuk kita kan. Lagi. Mu je tak tahu hikmah kucing tu benda. Sebab tu kena ngaji. Allah je yang maha mengetahui di sebalik hikmah perbuatan ni. Tak ada satu pun sia-sia. Walaupun seluruh tunggal. Faham? Kita tak tahu ilmu Allah. Tu ni. Sedap letakkan kaki. Nak makan tak senang ni je. Tak mu. Kerana kucing tu ada. Kalau tak ada kucing tak ada pun. Faham lagi? Kita. Itu akhlak. Itu akhlak lah tu. Lahir daripada makrifah. Betul? Maka ni nak faham. Maka agama kita tak boleh kita asingkan. Tak boleh. Akidah, syariah, akhlak, ibadah. Mesti kita satukan. Jangan asingkan tu. Baru comel agama kita. Okey. Islam sebagai ad-din yang juga memberi perhatian yang setimpal terhadap dua aspek yang amat penting. Ni penting ni. Ni penting. Di Masjid Al-Ikhlas bangun dia burung ni yang siapa sini? Siapa sini ya. Nampak? Kalau silaplah. Maka dia kata ibad akidah dah, masuk akidah habis. Ni yang bertekan kuat kata setimpal terhadap dua aspek. Ini penting. Tengok. Dia orang ada buku, tengok molek. Tengok dia kata. Baca biar molek, hayati. Kalau kita baca di rumah lagi. Tengok dia kata ni.
Biar sedar kita baca. Islam sebagai ad-din yang juga memberi perhatian yang setimpal terhadap dua aspek. Nampak? Itu Islam. Kenapa dua aspek? Yang amat penting tu dalam kehidupan manusia, iaitu rohani dan jasmani. Tengok. Islam pentingkan dua. Bukan sahaja. Bukan jasmani saja dah. Bukan rohani saja dah. Dua. Kita ada roh dan jasad. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita ibadah, jangan zahir saja, batin mesti pandang kewujudan Allah, keesaan Allah. Ni mulut je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mulut sebut Tuhan besar, hati tak memandang kebesaran Tuhan. Masuk rohani kita mati. Dak buat cetam. Semayang ni Tuhan tak terima. Allah Ta'ala tidak terima solah seseorang itu selagi tidak hadirkan hatinya rohani dan serta tubuh dia, badan dia. Tak terima. Dah kan nak agak pahala mana daripada Allah. Semayang sah tapi pahala tak ada. Nak buat mana kita? Rugi tak kita? Maka bila semayang tidak diterima oleh Allah, boleh cegah tak kemungkaran? Tak boleh. Boleh melayak akhlak tak? Tak boleh. Tengok ni kita sedar. Kena sedar lah. Tekan rohani kita tu. Baik kibat hati. Dia kata, yakni rohani dan jasmani. Jika kedua-dua aspek tersebut dipisahkan atau salah satunya mendapat layanan istimewa, maka kepincangan pasti berlaku. Pincang hidup itu. Jangan lebihkan dunia saja. Dunia kau, Allah kalau kereta tak sedap nak kereta baru. Makan tak sedap nak makan sedap. Jasad layang boleh jasad. Tapi kalau roh, makanan roh dia. Zikir. Sembahyang yang hadir hati. Nampak lagi? Itu makanan rohani itu. Kita tak percaya tu. Kita percaya makanan. Lapar sehari lalu. Rumah bocor tapung lalu. Tapi, rohani kita lapar ke, tak ada tempat tinggal ke? Allah, tak susah sikit. Deritanya rohani kita tak risau sikit. Rohani kita, bila dia tak ingat ke Allah, dia derita. Bila semayang tidak khusyuk, dia derita. Itu penderitaan sebab tak ada makanan dia. Makanan dia adalah mengingati Allah. Itu makanan rohani. Makanan jasad, kemek molek. Nak pergi dapat tikang. Itu makanan jasad. Faham lagi? Jadi kita kena layang dua-dua. Islam bukan tahu dunia dah. Kena faham molek. Belakang kita akan faham lagi bab Islam. Kalau salah faham terhadap Islam. Bukan Islam tahu dunia. Bukan. Bukan Islam ni pakai capang-caping. Bukan gitu. Tu salah faham tu. Islam dua-dua. Jasmani dan rohani. Dia gitu. Islam mesti hebat. Nampak? Takkan kita nak pakai kereta foto saga. Nak pergi mesyuarat kekuatan. Dah cetang boh. YB pakai foto saga YB. Dah boleh. Dah. Nak pergi mesyuarat. Apa lagi? Takkan nak foto saga kuku itu. Apa lagi? Itu bukan Islam tahu dunia dah. Islam ambil dunia bagi akhirat. Itu Islam. Ni kita tak faham. Kita ingat Islam ni tahu dunia. Biar tambah kereta. Tambah telefon tambah. Dah tambah. Tadi nak pergi klinik, pinjam kereta orang. Basi semua. Dia kata, tak tambah. Nak telefon pok dara, pinjam telefon kita. Dia kata, tak tambah dunia. Bengong semua. Dah pun tambah dunia, dah sabakar. Tak? Dia tak faham. Sebab tu mengaji mutasawuf, dalam nak menuju kepada Allah, dia mesti ada murabbi. Dia ada murabbi yang didik hati kita, yang kontrol kita. Kalau tidak kita terbabah. Sebab tu tasawuf pokok tarikat banyak terbabah tu kita. Mereka tidak ada murabbi yang betul. Sebab tu jadi terbabah, tersesat. Dia pakai nafsu dia gini, buat gini. Bukan tau. Dia mesti dibimbing. Faham lagi? Bukan pakai ikut sedap, berasa gini, buat gini. Berlanggar syariat. Bila berlanggar syariat, kita nasihat dia kata ni. Orang tak faham apa kuat. Faham mana melanggar syariat. Faham lagi? Betul tak ni? Jadi inilah dakwaan jadi terbabah, tersesat. Ilmu tasawuf. Jadi mesti ada murabbi. Murabbi ni pula, ya Allah. Betul-betul murabbi sungguh. Murabbi yang sampai ke hadrat Allah. Masuk mursyid sungguh. Kau kenal Tuhan sungguh. Baru kita tak sesat. Ngaji dia. Okey. Itu penting lah tu.
Maka tidak dipisahkan. Tak boleh. Maka dia kata, mana? Jika kedua-dua aspek tersebut dipisahkan, maka kalau kita pisah dua itu, jasmani dengan rohani, tak, roh dengan jasad. Roh dengan jasad. Nah, satu roh, satu jasad. Lagu kepada tasawuf. Yang memang lagu. Atau salah satunya mendapat layanan istimewa, maka kepincangan pasti berlaku. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Okey, tengok jangan sekejap. Dah. 45 minit yang boleh balik dah lah. Ke ni meh. Dah. Kuliah banyak sama dah kan. Tadi berkata di kuliah subuh. Kuliah subuh 30 minit. Moyak kita tadi. Kuliah duha 40 minit. Kuliah garik sejam. Dan ni kuliah duha 45 minit lebih 5 minit. Boleh balik dah lah. Kena buat sini. Padang dah. Kita amal lah. Tubik lagi amal lah. Sama sekadar yang kita mampu. Tak mampu doa lah ke Tuhan. Sebab tak lebih kekuatan kepada kita. Kalau kita tak mampu, istighfar je lah. Kita bukan gagah. Istighfar je lah. Tak geruk lagi nak buat kan. Istighfar minta ampun kepada Allah. Moga-moga tak lebih kekuatan kepada kita. Itu je. Sebab kita fakir kan. Tengah di dalam mu'akidah. Kita fakir. Tidak memiliki apa-apa pun. Itu qiyam. Kalau kita ngaji bab semayang lah. Qiyam tu maksudnya kita memandang kefakiran kita. Kerdilnya kita di sisi Allah. Itu baru kita nampak. Itu panggil musyahadah ketika di alam arwah. Kita ngaji ilmu tasawuf. Masuk qiyam tu kita duduk suasana musyahadah arwah dah. Fakirnya kita. Itu sebenarnya diri yang fakir. Qiyam tu. Sebab tu Imam Ghazali kata suasana mahsyar. Ya, betul belaka. Kita ngaji ya belaka. Tapi dah kita orang awam dan zauki tu tak ada. Jadi kita tak sebenarnya. Sedangkan fakirnya kita tidak memiliki apa-apa sedikit pun. Tu tak ada. Maka tu. Di situlah saat kita menerima amanah Allah. Boleh kata juga. Qiyam tu. Kita menerima amanah daripada Allah. Waktu apa ni saya nali merah nyala muka takut. Ketika qiyam tu takut dah. Sebab dia menerima amanah Allah. Kalau dia tidak diterima oleh langit, bumi tak boleh lagi. Aku menerimanya. Kalau tu baru gegar yatung mayang. Baru ada ta'zim, khauf. Ketika qiyam tu ada dah khauf, takut pada Allah. Tu. Dah tapi nak boleh gitu, kena bersih hati. Tidak nak rasa benda. Faham lagi? Tu kata indahnya agama itu. Jadi siapa rasa tu, baru lah. Baru semayang tu hebat. Baru sayang ke Nabi. Baru kita sayang ke Nabi. Sebab Nabi bawa nikmat. Kita lagi tidak rasa nikmat dalam beragama, tidak sayang ke Nabi. Begitu juga kasihnya murid kepada guru. Sebab tu kita tengok guru tarikat, betul lah. Murid dia sayang sangat ke guru dia. Sebab apa? Sebab dia dapat nikmat melalui guru dia. Kalau tu dia sayang sangat tu. Tu berita sahabat sayang ke Nabi. Sebab Nabi bawa nikmat. Tu. Kita tak sayang sebab kita tak rasa. Nampak? Jadi kena ngaji lah tu. Ngaji sungguh. Tu kena ngadak lutut tu. Nak ngaji betul-betul tu cari tu guru lah. Amba bukan tu guru, amba mu'alim. Amba yang sok mudah kuliah mana-mana. Amba kabur je. Cari sendirilah tu guru. Nampak? Untuk rawat hati kita tu. Okey. Habis itu. Panjang umur diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki kita bersambung. Surah Al-Qasas ayat 77. InsyaAllah lah. Bulan-bulan depan pula kalau panjang umur dah habis. Okay, InsyaAllah. Wallah Subhanahu Wa Taala a'lam.